Boleh jelas ke dengan nama saya? Suara saya dengar ke? Okey, jelas. Boleh ya. Okey, kita mulai ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang dihormati guru-guru penolong kanan yang ada dalam mesyuarat ni, dalam taklimat ni. Guru-guru prasekolah Sekolah Kebangsaan Teluk Pandan Karang, ibu bapa yang dikasihi sekalian. Okay, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat lagi berjumpa, ya, walaupun dalam keadaan yang begini, yang tak ada jasad, hanya nampak wajah dan juga suara. Kita sepatutnya memang bersyukur, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi kesihatan dan masih lagi dapat meneruskan kehidupan kita sebagaimana biasa. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa yang memberi kesempatan dan melapangkan masa ya untuk penataran ini, walaupun dalam keadaan seperti ini kita terpaksa mengadakannya. Kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan mengetahui daripada sekolah-sekolah lain yang mungkin akan mengadakan secara bersemuka, tetapi pihak kami dari Sekolah Kebangsaan Teluk Pandan Garang ini merasakan bahawa kesempatan itu sangat terhad kerana kita hanya ada masa 2 hari saja lagi untuk buka sekolah untuk murid-murid prasekolah ini ya. Jadi kami pun baru menerima penatarannya minggu lepas di Jumaat, maka mau tak mau kita mengadakannya dalam bentuk ini dan saya rasa kita semuanya sikit-sikit celik IT lah ya. Tak ada masalah kerana yang penting pun apa yang saya akan sampaikan ini tuan-tuan semua faham. Baik. Boleh Afidah mulakan? Saya dah sediakan beberapa slide ya untuk penataran ini. Cikgu Afidah ada? Apabila kita mengadakan meet begini, keadaan ini tidak dapat dielakkan ya. Kadang-kadang kita rasa macam sunyi, orang dengar ke tak dengar ni? Orang tengok ke tak tengok ni? Orang ada ke tak ada sebenarnya ya? Okey. Baik, ini adalah baik. Tajuk kita hari ini ialah penataran garis panduan pembukaan semula prasekolah. Ya. Okey, penataran ni kita bolehlah anggap sebagai penyebaran ya, penyebaran garis panduan untuk kita semua jadikan panduan. Baik, kenapa penataran ini mesti kita adakan? Kerana ianya sebagai rujukan dan juga panduan kepada prasekolah ya. Kita ibu bapa untuk melihat apakah sebenarnya yang boleh kita buat, apa yang sebenarnya kita tak boleh buat kalau kita hantar anak-anak kita ke sekolah. Apa yang akan berlaku pada anak-anak kita di sekolah nanti? Bagaimana masa dia datang, macam mana masa dia makan, bagaimana mereka menjalankan aktiviti. Jadi itulah sebabnya garis panduan ini diadakan dan juga disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kedua, hendaklah dibaca bersama-sama dengan garis panduan pengurusan pembukaan sekolah KPM, rujukan surat siaran KPM bilangan 5/2020, sebab sebelum garis panduan prasekolah ini dikeluarkan, kita telah pun menerima garis panduan pengurusan pembukaan sekolah ya, yang mana kita semua tahu bahawa bermula 24 hari bulan murid tingkatan pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 telah pun memulakan sesi persekolahan.
Ya, pekeliling itu banyak yang ada persamaannya ataupun garis panduan itu banyak persamaannya dengan prasekolah ini. Cumanya ya, murid-murid prasekolah ini lebih kepada penumpuan guru dan juga PPM. Ya, okey, seterusnya kita tengok yang pertama. Pendaftaran ni kita tak akan ambil masa yang lama ya. Paling lama pun 1 jam kita tamatkan. Okey, yang pertama peranan dan tanggungjawab. Tanggungjawab pentadbir ya, pentadbir sekolah. Yang pertama mestilah memberi penerangan kepada ibu bapa tentang normal baharu yang perlu dipatuhi. Seperti sekarang lah, kita sedang pun, saya sedang pun memberi penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang kebiasaan baharu ya, norma baharu yang perlu kita patuhi dari semasa ke semasa selagi PKP ini tidak berakhir. Ya. Okey, walaupun daripada PKP, PKPB, PKPD, PKPP, ya, sekarang PKPP, masih lagi ada norma-norma baharu yang kita mesti patuhi. Baik, yang kedua, pentadbir sekolah juga mestilah memastikan kemudahan mencuci tangan dan pengimbas suhu disediakan. Kenapa kita rasakan macam mencuci tangan dan pengimbas suhu ni adalah satu perkara yang sangat dititik beratkan, ya? Bagaimana tuan-tuan selalu jalani kalau kita masuk ke pusat-pusat beli belah, ya, kita juga disediakan dengan kena tembak kepala dulu, ya. Kemudian kena gunakan sanitizer, hand sanitizer. Kemudian catat nama dan sebagainya. Jadi begitulah. Itu bermakna di situ kita dapat mengenal pasti siapa yang bergejala ataupun tidak, ya. So sekolah kita telah pun menyediakan kemudahan mencuci tangan. Setiap kelas telah pun disediakan satu sinki dan juga pipe untuk mencuci tangan bagi semua murid. Ya, setiap hari digunakan ya. Kemudian kita juga telah pun menyediakan kalau tak silap saya di prasekolah kita ada 2 pengimbas suhu yang kita akan gunakan setiap hari nanti. Ketiga, kami juga mestilah memastikan bilik darjah dibersihkan setiap hari, ya, setiap hari sebelum dan selepas di sesi persekolahan. Bermakna kalau sebelum ini ya PPM hanya melakukan pembersihan setelah tamat sesi persekolahan, bersihkan semuanya, besok pagi murid masuk seperti biasa. Tetapi sekarang berbeza. Setiap hari 2 kali untuk kita bersihkan, ya. Iaitu sebelum dan juga selepas sesi persekolahan tamat. Kemudian seterusnya apa yang kita fokus utama dalam pembersihan yang dilakukan itu ialah membersihkan permukaan yang sentiasa disentuh oleh murid-murid ini, ya, seperti permukaan meja, kerusi, tombol pintu, kepala paip, pengepam tandas, pelapik duduk tandas, alat-alat tulis, pinggan mangkuk dan sebagainya hendaklah dibersihkan setiap hari, ya. Okey, kemudian memastikan guru-guru dan pembantu telah membuat persediaan pembukaan semula kelas. Memang kami telah pun menjalankan mengadakan persediaan pembukaan kelas, ya. Malah cikgu-cikgu ini ada yang datang malam, ya. Sejak 22 hari bulan telah pun membuat persediaan. Okay, kita tengok apa yang disediakan. Pertama, menentukan kedudukan murid dengan mematuhi penjarakan sosial sebagaimana yang terdapat dalam garis panduan buka sekolah, iaitu jaraknya 1 meter body ke body, ya, bukan meja ke meja, daripada badan ke badan murid sekurang-kurangnya 1 meter. Kemudian PPM dan guru-guru juga telah pun membersihkan kelas dan juga bahan-bahan peralatan yang akan digunakan, ya.
Bahan-bahan peralatan yang akan digunakan seperti pensel warna, pen, pensel, buku dan sebagainya. Tapi buku tak adalah nak dibasuh ya. Okey. Ketiga, memastikan semua permaidani, skirting, alas meja kita buka. Jadi dalam bilik kelas tu semuanya dah kosong. Ya. Dah kosong, dah tak ada kain-kain yang mungkin akan melekatkan kuman-kuman yang kita tak nampak ya. Okey, kemudian menyediakan bilik isolasi bagi menempatkan murid-murid yang didapati bergejala sebelum dibawa oleh ibu bapa untuk rawatan. Andai kata anak tuan-tuan masa datang sekolah tadi sihat, tiba-tiba pukul 10 dia dapati dia demam. Ya. Dia batuk dan sebagainya, gejala COVID-19 ini, maka murid ini akan diletakkan di dalam bilik isolasi. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan, bilik isolasi kita ini adalah bilik rehat, bilik sakit ya, bilik rawatan kita terletak jauh daripada bilik prasekolah, daripada kelas prasekolah. Ianya terletak di sebelah dewan terbuka dekat sebelah kelas tahun 5. Jadinya nanti andai kata perkara ini berlaku, ibu bapa akan segera dihubungi dan ibu bapa kami mohonlah supaya bersegeralah datang ke sekolah untuk ambil anak-anak untuk dibawa untuk rawatan. Tak perlulah kita masuk ke bilik isolasi kerana nanti dia menangis tinggal seorang dalam bilik tu. Ya. Kebetulannya murid-murid yang lain pun belum ada ya. Sunyi tempat tu. Okey. Peranan kedua, peranan guru dan juga pembantu pengurusan murid ya, PPM. Pertama, mereka mestilah memakai pelitup muka semasa bersama-sama murid. Bersama-sama murid ya. Mereka mesti memakai pelitup muka, pakai mask sepanjang masa ketika berada bersama-sama murid. Okey. Kemudian kedua, memastikan gatekeeping dijalankan bagi memeriksa suhu badan dan membuat saringan. Okey, apa gatekeeping ini? Di belakang sana, semua murid prasekolah dikehendaki melalui pintu pagar dekat dengan kelas prasekolah. Kita tidak akan buka pintu pagar yang lain. Ya, semua murid, semua ibu bapa mestilah menurunkan anak-anak di pagar tersebut. Di dalam pagar telah pun disediakan 2 kemah kecil. Ya, yang mana di situ nanti pagi-pagi akan berada di situ guru dan juga pembantu dengan dibekalkan pengimbas suhu. Tuan-tuan tidak perlu masuk ke dalam kawasan pagar. Anak-anak akan masuk dan juga mereka akan diimbas suhunya. Kemudian cikgu akan tulis bacaan suhu mereka di atas stiker dan stiker itu akan ditampalkan ke baju anak-anak tanpa sentuh badan lah ya, tampalkan sahaja. Kemudian anak-anak terus akan ke kelas masing-masing. Kerana kita tak mahu mengambil masa yang lama mencatat nama dan juga nombor nama kelas dan juga bacaan suhu. Nanti di dalam kelas baru guru masing-masing akan catat semula suhu mereka. Ya, okey. Afidah, balik semula tadi Afidah. Okay, belum habis tadi ya. Kemudian memastikan, okey, jadi murid-murid yang tadi tu, ibu bapa jangan balik dulu ya. Bila tengok anak tu masuk. Selepas anak-anak itu diimbas suhunya, kalau bacaan suhunya di bawah 37.5 darjah, mereka akan terus masuk, akan terus ke kelas. Tetapi sekiranya lebih tinggi daripada 37.5 dan ke atas, mereka akan diletakkan di kemah yang satu lagi. Ya, kemah ada 2, sebelahnya je. Ya, kemah isolasi itu.
untuk menunggu beberapa ketika dan diimbas semula. Bila diimbas semula, jika suhunya turun, maka murid ini akan terus masuk kelas. Tetapi sekiranya suhunya meningkat ataupun suhunya kekal di bacaan yang tadi, maka ibu bapa akan ambil anak itu bawa balik. Ya, maknanya hari itu anak tu tak boleh masuk kelas lah. Ya, okey. Kemudian kita juga hendaklah memastikan bahawa ibu bapa tidak masuk ke kelas prasekolah, ya, tidak masuk ke kawasan prasekolah. Itu dia betul ISO-nya, SOP-nya memang ibu bapa tak boleh masuk, ya. Kemudian seterusnya, memastikan murid-murid, ya, sebelum masuk ke kelas, mereka akan singgah ke tempat mencuci tangan kelas masing-masing tadi, dan mereka akan mencuci tangan mereka menggunakan sabun ataupun hand sanitizer sebelum masuk. Mereka ini tidak digalakkan menggunakan hand sanitizer. Mereka hanya lebih diutamakan menggunakan sabun pencuci tangan, ya, kerana mengikut arahan daripada pihak kementerian, mereka ini kemungkinan kulit belum, tak macam kulit kita, masih lagi sensitif, so kita hanya akan gunakan sabun sahaja. Tapi kerap mencuci dengan sabun tu pun sudah memadai, ya. Baik, kemudian seterusnya kita juga mestilah memastikan murid-murid mencuci tangan sebelum dan selepas aktiviti PDP. Kerana ini banyak kali diulang-ulang, ya. Banyak kali berulang-ulang dalam garis panduan ini. Kemudian tidak menjalankan aktiviti, ya, kami juga mestilah memastikan guru tidak menjalankan aktiviti berkumpulan ataupun yang melibatkan sentuhan, ya. Murid-murid akan kekal berada di tempat masing-masing. Tidak ada aktiviti kumpulan. Okey, seterusnya. Kemudian kita juga akan memastikan murid-murid tidak berkongsi bahan dan peralatan. Bagaimana nak buat ni? Ya. Murid-murid akan menggunakan pen, pensel warna yang kita dah tagging atas nama mereka sendiri. Ya, mereka telah pun disediakan satu kotak pensel setiap seorang yang guru sudah pun tulis nama masing-masing. Maknanya setiap hari murid akan menggunakan hanya pegang kotak pensel mereka sahaja. Ya, orang lain tak boleh pinjam pensel kawan, tak boleh pinjam, tak boleh tengok, tak boleh tengok boleh, tak boleh berkongsi-kongsi peralatan, ya. Kemudian guru dan PPM juga akan membersihkan bahan dan peralatan, ya, selepas digunakan, ya. Disinfeksikan selepas digunakan. Kemudian guru dan PPM juga mestilah memastikan makanan dihidangkan di tempat yang disediakan. Kalau sebelum ini, anak-anak akan makan di dapur, ya, di ruang makan. Tetapi kali ini, anak-anak akan berada di tempat masing-masing dan PPM akan menghidangkan makanan di meja anak-anak tersebut. Ya, jadi dia tak akan bergerak ke mana-mana kecuali mereka akan bergerak cuci tangan kemudian duduk semula dan sebagainya, ya. Okey. Kemudian kita tengok pula kepada peranan ibu bapa. Ya, saya laju ni. Kalau laju sangat, kalau tak faham boleh tanya, ya. Okey, pertama, ibu bapa mestilah memastikan anak-anak jagaan berada dalam keadaan sihat sebelum hadir ke sekolah. Jadi kita tak mahu mendengar kata anak tu demam sikit, anak saya ni hari ni demam sikit, batuk sikit, badannya dedau. Kita tak mahu yang macam tu. Kalau yang macam tu tak payah hadir terus. Ya, kita takut dia lebih memudaratkan orang lain. Ya, jadi kalau dalam keadaan dedau dan sebagainya itu menunjukkan bahawa anak itu kurang sihat. Maka bawa lah pergi rawatan.
Kemudian ibu bapa juga memang mestilah memastikan anak-anak boleh menjaga kebersihan diri sendiri. Sekurang-kurangnya cuci tangan dengan sabun tu dia dah pandai. Sebab PPM dan guru-guru tidak akan menyentuh mereka. Ya. Mereka hanya akan diajar, okey, cuci tangan, ambil sabun, buka pipe dan sebagainya. Ya, cuci sendiri. Ya, kita tak akan sentuh mereka. Mereka juga tak boleh sentuh guru-guru. Ya. Kebiasaan anak-anak murid ini, anak-anak prasekolah ni, dia manja dengan cikgu-cikgunya. Tapi untuk kali ini, dalam musim PKP ini, minta maaf lah. Pesanlah kepada anak-anak tu tak boleh peluk cikgu, tak boleh nak pegang tangan cikgu. Untuk sementara ni ya, hinggalah PKP ini tamat. Okey, kemudian ibu bapa juga diingatkan supaya menghantar dan mengambil anak-anak jagaan mengikut waktu yang ditentukan. Sebenarnya waktu belajar kita ni fleksibel. Ya, tapi sekiranya kita menentukan bahawa kita masuk pukul 7.30, maka 7.30 lah. Sebelum 7.30 lah ibu bapa kena hantar. Dan balik terutamanya lagi ya. Kalau kata tamat pukul 12, mohonlah ya kepada ibu bapa segeralah ambil setelah tamat waktu persekolahan, kerana kita tak mau jaga anak-anak ni. Kita dah nak bersihkan kelas pula tu. Ya. Biarlah anak-anak itu berada dalam lingkungan yang lebih selamat. Ya. Okey, seterusnya. Fida. Okey, kemudian ibu bapa juga mestilah menggalakkan anak-anak memakai pelitup muka. Di situ saya tulis besar, huruf besar, menggalakkan. Menggalakkan di sini ialah anak-anak ini kalau tak pakai pun tak apa. Tapi kalau nak pakai itu lebih baik. Sepaham anak-anak selalunya dia agak lasak, mungkin dia lemas dengan pelitup muka tu ya. Tapi kita galakkan. Walau bagaimanapun, kalau tuan-tuan mengetahui anak tuan-tuan itu mempunyai imuniti badan yang rendah, mudah terkena penyakit, mudah demam, mudah batuk dan sebagainya, mestilah dipastikan anak itu sentiasa memakai pelitup muka. Ya, ni dua perkara yang berbeza antara yang atas dengan yang bawah. Yang atas tadi tu digalakkan saja. Kalau tak nak pakai pun tak apa. Tapi yang di bawah itu mesti pakai. Kemudian ibu bapa juga diingatkan supaya mematuhi tata cara pelawat ya, masuk ke premis prasekolah semasa hantar dan juga mengambil anak jagaan. Iaitu ibu bapa hanya berada di luar pagar sahaja. Itu dia punya SOP-nya ya. Okey, seterusnya ini maknanya anak-anak datang sekolah tak payah bawa apa-apa. Ya, tak perlu bawa beg, tidak payah bawa apa-apa makanan dan minuman dari rumah. Ya, semua akan disediakan di sekolah kecuali kalau ada anak tuan-tuan yang perlukan makanan khas. Dia tak boleh makan makanan biasa. Ya. Makanan yang biasa disediakan oleh PPM, nasi goreng ke, mi sup ke, dia tak boleh makan. Contohnya lah ya, dia ada makanan khas. Itu sahaja yang dibenarkan. Itu pun mestilah dengan pengetahuan guru-gurunya, guru-guru kelasnya ya. Yang lain-lain kita tak perlu bawa. Kita sediakan buku, peralatan semua ada di sekolah. Okey, seterusnya. Okey. Bagaimana pengoperasian sekolah? Ya, setakat ni semua faham ya. Saya rasa tak ada yang bertanya tu okeylah tu ya. Pelaksanaan pengoperasian prasekolah. Tempoh operasinya seperti biasa juga 4 jam. Ya, sehari 4 jam. Okey. Masuk pukul, Cikgu Hafidah boleh jawab tak? Kita nak masuk pukul berapa ni? Saya lupa dalam perbincangan kita hari itu. Cikgu Hafidah ataupun Cikgu Zula boleh jawabkan? Kita nak masuk pukul berapa? Halo? Sebab kita mula
Kita Ya. mula kelas pukul 8 puan. Jadi 7.30. Mula kelas pukul 8, maknanya masuk tu pukul 8. Mula pukul 8, maka baliknya pukul 12, 12. betul? Okey, 12. So mula 7.30 tu dah boleh mula hantar anak ke sekolah lah. Ya. Sebab kita nak cuci tangan, murid-murid nak cuci tangan, nak imbas dan sebagainya, mungkin akan memakan masa. Maka 7.30 tu tuan-tuan dah boleh hantar anak-anak. Kelas akan mula pukul 8 dan akan tamat pukul 12. Maka pada pukul 12 tu sebaik-baiknya tuan-tuan dah ada menunggulah, ya, dia menunggu di luar. Okey, kemudian kehadiran murid adalah bergantung kepada kapasiti bilik darjah. Keluasan bilik darjah. Keluasan bilik darjah kita ni standard lah, ya. Tak ada besar sangat, tak ada luar biasa daripada kelas-kelas yang lain. Maka kehadirannya kita memilih mod yang keempat. Kita ada 4 mod, ya. Sekolah kita memilih mod 4 untuk pelaksanaan pengoperasian prasekolah. Apa maksudnya? Ialah murid-murid kita ini ada 25 orang sekelas. Kita akan membuat penggiliran hadir ke sekolah. Iaitu 25 kita bagi 2, grup pertama 13 orang, grup kedua 12 orang. Ya. Dan mereka akan bersekolah secara bergilir-gilir, datang ke sekolah bergilir-gilir. Ya. Kita memang ada mod yang boleh 8, masuk 8, keluar 12, masuk 1, keluar 4. 2 sesi, ada. Tapi cikgunya cikgu yang sama je. Bermaknanya cikgu kena ngajar daripada 8 sampai pukul 4. Memang tak ada lah. Ya. Kecuali sekolah 2 sesi. Sebab itu kita memilih mod yang keempat ini. Kebanyakan sekolah akan pilih yang keempat. Okey, penggiliran itu contohnya hari Isnin ke grup 13 orang, hari Selasa grup 12 orang, hari Rabu 13, hari Khamis 12, hari Jumaat 13 dan seterusnya lah berpusing begitu. Ya. Sebenarnya saya tahu ini kemungkinan akan merumitkan kerja kita. Di sekolah juga sebenarnya tak berapa sesuai dengan penggiliran sehari-sehari. Dan kita juga telah pun mengajukan boleh ke tidak kalau dijalankan seminggu by seminggu. Ya, seminggu murid 13 kumpul 13 orang, seminggu lagi 12 orang dan seterusnya begitu. Tetapi pihak PPD kata kena ikut SOP. Dalam SOP, dalam garis panduan yang diberikan begitulah. Bergilir-gilir setiap hari. Hari ini kumpulan 1, esok kumpulan 2, lusa kumpulan 3 dan seterusnya. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapatlah memikirkan bagaimana cara apakah mekanisme untuk digunakan untuk hantar anak kejap sekolah ni, ya. Kami minta maaf lah bagi pihak kementerian. Tapi sekiranya selepas ini dibenarkan permohonan yang itu seminggu by seminggu, maka kami akan umumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ya. Okay, seterusnya, penjarakan sosial adalah menjadi keutamaan. Ya, dalam kelas kalau tuan-tuan, saya tak pasti Cikgu Afidah sediakan ke tidak gambar kelas kita yang boleh nak masukkan, ya. Penjarakan sosial 1 meter, sekurang-kurangnya 1 meter itu kita menjadi keutamaan, ya. Kemudian ibu bapa digalakkan menghantar anak mereka ke sekolah bagi memastikan mereka dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran yang sepatutnya. Digalakkan itu saya besarkan lagi. Ya. Bermakna sekiranya ada tuan-tuan yang merasakan kekhawatiran dalam hati, merasakan rasa macam tak yakin dengan keadaan yang SOP yang telah kami jalankan, maka tuan-tuan sebenarnya bukan diwajibkan hantar anak ke sekolah. Kami pihak kementerian menggalakkan,
Ya, galakkan kerana itu lebih baik, datang sekolah itu lebih baik kerana anak-anak akan dapat pengetahuan. Tetapi sekiranya ada rasa khawatir dalam hati, sebenarnya tidak menjadi kesalahan sekiranya anak masih ditangguhkan sehinggalah PKP benar-benar reda nanti. Ya, jadi saya harap tuan-tuan memahami keadaan ini. Kami akan terima sahaja yang mana baik untuk tuan-tuan jalankan. Okey, seterusnya. Kita tengok waktu tiba dan waktu pulang, ya. Waktu tiba, guru dan pembantu akan merekodkan suhu badan di hadapan ibu bapa sebelum masuk ke kelas. Tadi saya dah nyatakan. Jika suhu cecah 37.5 darjah Celsius atau dan ke atas, ibu bapa mestilah bawa anak-anak pulang untuk rawatan. Ya. Jadi bila letakkan anak, drop aja anak dekat depan pintu pagar, jangan terus balik. Tengok dulu anak-anak tu. Ya. Saya harap tidak ada lagi anak-anak yang menangis, ya. Kerana kita bersekolah hanya 2 bulan setengah. Saya bimbang mereka sebenarnya dah seronok duduk di rumah dah 4 bulan, ya. Duduk di rumah, maka akan balik semula macam baru nak mula masuk pra dulu, menangis dan sebagainya. Sebab kita kalau menangis minta tolonglah, ya, ibu bapa yang akan meleraikan anak tu. Sebab kita takkan, kalau dulu kita akan tarik, ada cikgu yang dukung, ada PPM yang dukung dan pujuk. Tapi untuk musim PKP ini, kita tidak dibenarkan berbuat begitu. Jadi mulai dari, saya harap daripada minggu-minggu lepas lagi, tuan-tuan sudah pun memberi bayangan kepada anak-anak ini bahawa sekolah akan mula 1 Julai. Ya, kalau belum, daripada hari ini bolehlah sebut. Hari Rabu nanti, adik nak kena pergi sekolah, tapi jangan pegang cikgu, jangan salam cikgu, jangan peluk cikgu dan sebagainya. Ya, jangan menangis, itu yang utama. Okey, kedua, murid mesti cuci tangan sebaik tiba di sekolah. Macam tadi jugalah, cuci tangan pakai sabun. Kemudian murid duduk di tempat yang dikhaskan sahaja. Ya. Kita sebenarnya mengurangkan jumlah meja di dalam kelas, ya, meja-meja yang lain kita keluarkan. Satu meja hanya duduk berdua, itu pun hujung sana dengan hujung sini. Kemudian kita buatkan garisan di sekeliling meja itu. Murid-murid akan berada di dalam kotak itu sahaja sepanjang hari setiap waktu. Ya, mudah-mudahan anak-anak ini tidak bosanlah berada di situ sahaja, ya. Ini maknanya anak-anak ini juga tak boleh lepa. Cikgu dan PPM tak boleh lepa dengan anak-anak ni. Sentiasa di dalam perhatian, ya, pemerhatian. Okey, kemudian murid bersarapan, makan dan melakukan semua aktiviti di tempat itu, di tempat masing-masing, ya. Kemudian guru dan pembantu akan memastikan tiada berlaku percampuran dan dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Tak ada percampuran, kerana dengan percampuran mereka akan sentuh. Ya, dia tahu kita pun kalau duduk dekat dengan kawan tersentuh juga, menyentuh juga, bertepuk juga. Ini apalagi kanak-kanak, ya. Jadi memang agak susah, agak sukar untuk mengawal. Tapi mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan dengan latihan dari hari ke hari nanti anak-anak kita akan terbiasa dengan normal baharu ini. Okey, seterusnya. Terusnya, waktu pulang prosedurnya tidaklah begitu sukar, hanya guru ni akan sentiasa memberi pesan. Ya, pesan kepada anak-anak, jaga keselamatan, jaga kebersihan dan juga tentang aktiviti pembelajaran di rumah, ya. Dan ibu bapa juga akan menerangkan mungkin melalui grup masing-masing apa yang anak-anak perlu buat di rumah, ya. Kemudian ibu bapa digalakkan membawa anak-anak terus pulang, tak payah singgah-singgah. Jangan singgah-singgah dekat shopping kompleks dan sebagainya, kerana ini ada sebab, ya. Ini ada sebab. Andai kata anak ini
nauzubillah, kita harap tidak berlaku. Andai kata dalam sehari dua selepas itu anak-anak ini ada yang terkesan dijangkiti penyakit tersebut, sudah sukar nak ditentukan di mana mereka bermula. Ya, adakah mereka dapat dari sekolah ataupun mereka dapat daripada shopping kompleks tadi. Kalau dapat daripada shopping kompleks tadi, lagi besar klusternya, lagi banyak yang nak dibuat saringan. Kalau dalam kelas, mungkin kelas itu sahaja ataupun sekolah itu sahaja. Jadi itu sebenarnya tujuannya, bukan kita kata kenapa tak boleh. Kalau tuan-tuan nak pergi beli barang dulu, baru ambil anak, lepas balik. Ya. Okey, walau bagaimanapun yang itu semuanya di luar kawalan kami, ya. Okey. Okey, proses PDP, ya, pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Guru dan pembantu akan memastikan perkara-perkara berikut dipatuhi. Pertama, aktiviti perbualan awal, murid berada di tempat masing-masing semasa perbualan awal. Selalu cikgu-cikgu suka panggil anak-anak ni berkumpul depan papan tulis, ya, bercerita ke apa sebagainya. Tapi kali ini tidak, ya, untuk musim PKP ini tidak. Semua akan berada di tempat masing-masing. Kemudian murid dididik tentang amalan keselamatan dan kesihatan diri semasa di rumah dan di kelas dan di rumah. Okey. Terusnya, waktu rehat, murid juga masih mengamalkan penjarakan sosial semasa mencuci tangan. Cikgu akan membuat, saya rasa sebenarnya jaga anak-anak kecil ni lebih senang sebab mereka akan patuh. Kalau cikgu kata okey sorang-sorang, maka dia orang akan sorang-sorang. Ya, tak ada macam kalau murid-murid agak besar ni rasa tingkatan 5 tu lagi susah nak dikawal. Ya. Okey, kemudian murid akan makan di tempat masing-masing. Murid dilarang berkongsi makanan ataupun peralatan dan sebagainya. Dan murid-murid dilatih membersihkan meja masing-masing sebelum dan selepas makan. Ya, jadi kita tahulah sekolah bukan hanya untuk belajar, tapi bukan hanya PDP, ya, bukan hanya akademik, tetapi juga tentang sosial. Jadi anak-anak ini akan dilatih untuk membersihkan meja masing-masing. Okey, kemudian penglibatan pihak luar memang tidak akan dibenarkan. Memang tidak ada lah, kita tak ada kontak dengan orang yang luar. Kemudian murid mesti mencuci tangan sebelum dan selepas aktiviti PDP. Kemudian bagi penggunaan pusat pembelajaran, guru perlulah menghadkan bahan dan peralatan. Apa maksud pusat pembelajaran? Contoh, okey, ambil bahan ini atas meja cikgu. Murid akan bergerak dari mejanya ke meja cikgu, tetapi akan dihadkan bahan yang diambil. Kemudian seterusnya, dihadkan jumlah murid yang bergerak, ya, supaya penjarakan sosial masih lagi dapat dilaksanakan. Kemudian memastikan bahan-bahan dan peralatan disinfeksi sebelum dan selepas digunakan. Ini memang kerja guru dan PPM setiap hari, ya. Okey, aktiviti hanya dilaksanakan di persekitaran bilik darjah sahaja dengan mengamalkan penjarakan sosial. Maknanya tidak ada bermain dekat luar, tak ada main buaian ke, main joget jongkit ke, tak ada. Tidak ada. Tidak ada pendidikan jasmani, ya. Semua duduk dalam kelas. Jadi sebenarnya anak-anak ni pun sebenarnya dah cukup dia punya apa kan, walaupun tak ada pendidikan jasmani, mereka pun tak reti nak duduk diam ni sebenarnya. Okey, tapi kalau pendidikan jasmani dilaksanakan, kita tak dapat nak kawal anak-anak. Okey, seterusnya ni penggunaan permudahan alatan di luar kita tak jalankan, dan lawatan di luar kawasan prasekolah dan lawatan sambil belajar juga tidak akan dibenarkan. Tak ada rombongan-rombongan lah, ya. Nak sambut hari jadi pun macam tak boleh nak buat. Macam biasa, ya. Kemudian aktiviti penutup PDP.
Selalunya cikgu-cikgu prasekolah ni memang dia ada aktiviti penutup. Ya. Guru akan sentiasa memberi pesanan tentang amalan kebersihan dan kesihatan dan aktiviti pembelajaran di rumah. Jadi itu sahaja sebenarnya yang nak disampaikan hari ini. Tak sampai 1 jam pun. Ya. Walau bagaimanapun saya rasa tuan-tuan semua dah faham ke, ataupun kalau ada yang nak bertanya silakan. Kita buka pertanyaan. Ada? Guru-guru akan membuat agihan kumpulan dan nanti akan dinyatakan kumpulan anak-anak itu mungkin akan melalui WhatsApp group sahaja, dan diharap tuan-tuan dapatlah memenuhi tak ada tukar nak masuk grup 1, nak masuk grup 2 ya. Ataupun duduk dalam grup 1 anak saya tak ada kawan ke. Saya harap tidaklah. Ya, saya harap tidak begitu kerana keadaan itu akan lebih menyukarkan. Kalau bagaimanapun apa-apa tuan-tuan boleh berhubung dengan guru kelas masing-masing. Okey. Ada yang nak tanya? Tanya boleh on mic terus tanya Ya. Siapa yang nak bertanya on mic ya? Kalau tidak saya tak dengar. Tak nampak muka tak apa. Okey, ada soalan. Okey, ada soalan. Okey, saya baca ya. Puan Juliana bertanya, boleh tak anak saya hadir ke sekolah setiap hari? Jawapannya tidak boleh. Kalau anak puan hadir ke sekolah setiap hari bermakna ada murid lain yang tak dapat hadir ke sekolah. Kerana kerusi di dalam kelas tu hanya ada 12 atau 13, ada 13 sahaja. Ya, ada 13 sahaja. Puan Hananui Ismail ya, cikgu kalau naik van sekolah boleh ke? Saya tak ada jawapan lah. Sebab kami tidak diberi tentang kenderaan. Adakah mereka ini boleh naik? Sebab van sekolah ni nanti mesti akan penuh kan? Tapi van sekolah ni tak ada murid lain kan? Saya tak pasti, saya minta maaf, saya tak boleh nak jawab yang ni. Ada lagi soalan yang lain? Kalau tak ada, Cikgu Zula, ada apa-apa yang saya tercicir kalau nak disampaikan? Setakat ni tak ada, semua lengkap. Semua dah ada ya? Cuma lagi kehadiran, macam cikgu cakap lah, kehadiran murid tu nanti kami bagi dalam grup WhatsApp saja. Siapa yang perlu hadir, siapa perlu tak hadir. Okey. Yang lain, Cikgu Afidah ada apa nak sampaikan? Tiada apa-apa puan. Cikgu Rosita ada dalam grup tak? Dia dah keluar? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Cikgu Kazila, Cikgu Kazila. Ada? Saya? Tak ada. Ada siapa nak sampaikan apa-apa? Setakat ni alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Kalau apa-apa nanti diorang akan PM saya akan PM cikgu. Okey, baik. Cikgu, saya tengok tadi macam dah left. Cikgu Zulika. Ya. Puan, ada soalan. Okey. Ada soalan dekat tu, bagaimana kalau saya hantar anak awal sedikit dalam pukul 7? Puan jawab. Okey. Kalau pukul 7, ya, Puan Isma ya, Puan Isma. Bagaimana kalau saya hantar anak awal sedikit dalam pukul 7? Kalau pukul 7 saya takut pagar pun tak buka lagi. Ya, sebab kita mula pukul 8. So kalau pukul 7 bermakna PPM kena hadir pukul 6 lebih ke sekolah. Pejabat pun tak buka. Jadi saya mohon maaf. Selama ni macam mana Puan Isma? Memang hantar anak awal ke?
Kalau Puan Isma boleh jawab. Memang sebelum tu ke? Ya. Okey. Selalunya murid-murid ni selama ni murid-murid ini tidak perlu disambut, terus boleh masuk kelas ya, tapi sekarang kita ada prosedurnya di gatekeeping tadi, maka murid tidak boleh sewenang-wenangnya terus masuk ke kelas. Jadi bila dengan normal baharu ini saya harap dapatlah dipatuhi. Tak bolehlah terlampau awal. Jadi paling awal saya rasa 7.30 bolehlah hantar anak. Dan 7.30 tu cikgu dan PPM akan mula berada di tepi pagar. Sebelum tu memang tak ada. Jadi saya minta maaf ya Puan Isma. Yang lain ada? Okey, kalau tak ada, ada seminit lagi, 9.50 kita tutup. Baik, kalau tak ada rasanya macam tak ada. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan dapat sama-sama dalam taklimat ini ya, walaupun hanya nampak muka ataupun nampak nama sahaja. Saya ucapkan ribuan terima kasih, dan kepada yang tidak mendengar ya, kami akan nanti minta Puan Zula masukkanlah garis panduan tu ke dalam grup kelas masing-masing supaya ibu bapa boleh membacanya lagi ya, mana-mana yang tak ada dalam taklimat ini. Dan insyaAllah ada soalan pula, macam mana penggunaan kasut, pakaian seperti biasa ya. Cikgu Zula ya, Cikgu Afidah, baju adalah uniform biasalah. Kalau selalunya cuma pakai baju putih, pakai tracksuit seluar biru, pakai macam tu aja. Ya. Okey. Jadi itu sahajalah saya rasa untuk perjumpaan kita kali ini. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan masih boleh berhubung terus kepada guru-guru kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf mana-mana yang saya tersilap ya. Diharap semua jelas. Sampai kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.